yang disampaikan insya-Allah oleh. Seterusnya marilah kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan sahabat baginda, para aulia dan anbiya, para syuhada, dan kepada guru-guru kita sekalian muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan tidak lupa juga kepada para penghasas serta kesemua jemaah dan relawan yang telah banyak menabur bakti dan jasa kepada Masjid Mujahidin yang dahulu maupun yang sekarang, kepada kedua ibu bapa kita serta semua para penderma yang menyumbangkan kepada masjid ini. Dan marilah sama-sama juga kita mendoakan semoga wabak penyakit ini dihilangkan oleh Allah SWT dan diberikan ubat atas rahmat Allah SWT, dan semoga negara Singapura diberikan perlindungan senantiasa makmur, aman dan damai, dan rakyat bersatu padu, bergotong royong dan dapat menjalankan kerja-kerja kebajikan dengan penuh rasa kasih sayang, dan semoga ekonomi Singapura dalam keadaan stabil dan maju. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insya-Allah nanti pada akhir-akhir kuliah nanti insya-Allah para relawan masjid akan menjalankan kutipan tabung bergerak nanti untuk mengisikan dana pentadbiran Masjid Mujahidin. Dan ribuan terima kasih diucapkan atas sumbangan ikhlas para jemaah sekalian. Semoga diberkati dan dirahmati Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mohon kerjasama untuk menjaga keselamatan para jemaah dalam masjid ketika beribadah nanti ataupun mendengar kuliah nanti. Pertama, memakaikan pelitup muka dengan betul. Kedua, menggunakan sejadah peribadi kalau mengerjakan solat. Dan tidak bersentuhan di antara jemaah. Salam mufti digalakkan. Serta digalakkan mengambil wuduk daripada rumah, insya-Allah. Dan jemaah nanti selepas habis kuliah, pada yang saf akhir akan keluar dahulu dan diikuti pula dengan saf seterusnya pada saf yang awal yang akan keluar akhir daripada masjid, dan harap jemaah untuk menjaga jarak selamat 1 meter dari yang lain. Terima kasih dan semoga Allah SWT memberkati jemaah sekeluarga dan membalas segala jasa. Amin ya rabbal alamin. Dan para sukarelawan nanti Masjid Mujahidin akan memastikan para jemaah nanti keluar daripada dewan solat selepas kuliah nanti supaya keluar dengan aman, tenang dan selamat mengikuti jarak selamat 1 meter. Kerjasama para jemaah agar menyediakan IC ataupun Trace Together token untuk diskankan sebelum keluar masjid. Para jemaah yang dikasihi, kami sedang mengumpul dana untuk perbaikan semula bumbung Masjid Mujahidin yang sedang mengalami kebocoran. Kami merayu kepada para jemaah yang dermawan sekalian untuk sama-sama bergabung dalam usaha ini. Sokonglah kami dan doakan kami. Semoga Allah SWT membalas sumbangan anda dengan sebaik-baik ganjaran. Amin, amin, ya rabbal alamin. So juga diingatkan pada mereka yang baru sampai, jangan lupa mengerjakan solat tahiyatul masjid. Ini adalah satu sunnah dan
minta harap jangan lupa datang. Dan sebelum kuliah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Izal Mustafa, insya-Allah. Mari kita sama-sama baca selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis ini adalah majlis yang membarakah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 يا 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 الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 يا 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 الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله
نور محمد صلى الله لا إله إلا الله في ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبه غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 يا 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 الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas kita. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita umur yang panjang. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita sekali lagi dengan bulan Rajab yang mulia para jemaah. Apabila tiba saja bulan Rajab, kita mengetahui bahawa Ramadan ini tidak lama lagi akan kunjung tiba. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengurniakan kepada kita umur yang panjang sehingga dapat kita menemukan dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita laksanakan serta Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita daripada golongan yang diterima segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Seperti mana yang telah kita mulakan pada minggu lalu berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa persoalan yang para jemaah ajukan kepada saya, sama ada melalui handphone, ada yang WhatsApp saya. Jadi siapa yang nak tanya persoalan yang berkaitan, bagusnya yang berkaitan dengan tajuk yang kita bahaskanlah para jemaah. Jadi saya boleh kupas dengan lebih mendalam, sama ada tentang Nabi, tentang sirah Nabi dan sebagainya. Harap boleh mengajukan persoalan itu melalui SMS lah kepada saya, melalui SMS. Nombornya para jemaah pun dah tahu. Siapa yang belum tahu nombornya, saya rasa boleh tanya kepada kawan-kawan, teman yang mengetahuinya lah. Boleh WhatsApp kepada saya persoalan anda, insya-Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga jemaah yang bertanya kepada saya tentang slides ini. Slides ini para jemaah memang saya tahu agak mencabar lagi-lagi bagi kaum ibu, kaum muslimah. Nampak ke tak nampak dekat TV belakang tu slides? Ada TV-nya. Jadi bagi kaum muslimah, kaum ibu mungkin susah sedikit untuk melihat kepada slides ini, lebih-lebih lagi kalau ia begitu jauh. Memang agak mencabar sedikit para jemaah kerana saya tidak menggunakan buku dan slide ini biasanya saya akan edit, saya akan tambah bahan-bahan yang sempat untuk saya kumpulkan sepanjang minggu. Jadi kalau saya nak sediakan ataupun nak print out slide terlebih dahulu memang agak mencabar saya rasa. Tapi tidak mengapa, kerana slide ini saya anggap sebagai panduan sahaja untuk diri saya. Panduan saja untuk diri saya, untuk para jemaah rahimakumullah. Jadi sekiranya tidak ada slide sekalipun, walaupun sekiranya tidak ada slide sekalipun dan para jemaah dengar sekalipun kelas ini, insya-Allah ia bermanfaat, insya-Allah. Senang untuk ditangkap. Ia tidak terlalu terperinci, tidak terlalu mendetail sampai memerlukan kepada bahan bacaan di hadapan. Itu yang pertama. Kemudian para jemaah, poin yang seterusnya adalah tentang kelas kita pada minggu lalu. Alhamdulillah kita telah membahaskan, telah memberi satu introduction ataupun pendahuluan tentang diri Nabi SAW. Dan ada jemaah juga bertanya kepada saya, Ustaz, kita belajar tentang diri Nabi SAW, kita menghayati sirah Nabi, menghayati diri Nabi SAW. Kadang-kadang terdetik persoalan ini, pertanyaan ini, ada ke tak ada orang di zaman Nabi SAW yang melukiskan gambar Nabi SAW? Ada ke tak ada kan? Kita tahu ada sebahagian individu itu pandai menulis, pandai melukis. Bahkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW ini tatkala Nabi take charge, Nabi kontrol kota Mekah, Nabi katakan dekat kota Mekah tu ataupun dekat Kaabah ni ada yang melukis gambar Nabi Ibrahim, tapi gambar tersebut telah dihapuskan. Kerana itu apa? Itu hanya sangkaan sahaja. Yang pertama para jemaah, keyakinan ataupun hukum Islam menetapkan bahawa tidak boleh seseorang itu menggambarkan ataupun melukiskan
gambar Nabi SAW ataupun gambar para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu tidak boleh kita lakukan. Dan tidak ada gambar Nabi SAW dan tidak ada gambar para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kalau ada pun, kalau kita Google pun kita lihat itu, dan kita lihat gambar ini kan, sebagai contoh beberapa tahun yang dahulu ada orang yang mengeluarkan gambar karikatur sebagai contoh, gambar kartun menghina Nabi SAW. Sebagai seorang Muslim kita ini tahu dan kita ini peka bahawa itu bukan Nabi SAW, itu bukan Nabi SAW. Macam mana sekali pun mereka nak gambarkan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memelihara Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang mukmin ini, dan itu tanda iman, saya rasa itu tanda iman. Apabila seseorang dalam hatinya rasa rindu nak melihat kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa rindu ingin membayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu terdapat dan terhasil apabila kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila insya-Allah kalau ada umur, ada usia, kita boleh baca tentang kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang menceritakan tentang peribadi Nabi SAW. Kerana peribadi Nabi ini segalanya adalah pertengahan, adalah middle, pertengahan. Nabi punya rambut tidak terlalu lurus, tidak terlalu kerinting, tapi macam ikal mayang, itu dia Sayyidina Rasul SAW. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu tengah atau rendah, pertengahan, itu Sayyidina Rasul SAW. Kulit Nabi ini bukan terlalu putih dan tidak hitam, tapi lebih cerah, Sayyidina Rasul SAW. Semua hal keadaan Nabi ini adalah pertengahan. Jadi insya-Allah semoga Allah Subhanahu wa taala, ulama katakan seseorang yang ingin melihat kepada Nabi SAW, dan Nabi bersabda, barang siapa yang menyaksikan aku dalam mimpi, sesungguhnya dia telah menyaksikan aku. Kerana syaitan tak mampu untuk menyerupai Nabi SAW. Itu syaitan tak mampu. Jadi untuk seseorang itu dapat melihat kepada Nabi SAW dalam mimpinya, para jemaah rahimakumullah, haruslah diterjemahkan dalam kehidupan sehariannya, diperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW untuk menuruti sunnah Nabi SAW. Ada seorang sahabat, dia ni para jemaah, dia boleh kira hari yang mana ni setelah Nabi wafat. Dia boleh kira, dia boleh count the days, dia boleh kira hari-hari yang mana beliau ini tak nampak Nabi SAW dalam mimpinya. Subhanallah. Kerana apa? Kerana hatinya sering terpaut kepada Nabi SAW. Rindukan Nabi SAW. Dia hidup atas dasar sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi kata buat, dia buat. Apa yang Nabi kata jauhkan, maka dia jauhi. Ini seorang sahabat yang benar-benar cintakan Nabi SAW. Maka setiap kali dia tidur, biasanya dia akan mimpi Nabi SAW. Melainkan beberapa hari saja yang dia tidak menyaksikan Sayyidina Rasul SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita taufik, Allah kurniakan kepada kita peluang para jemaah untuk menyaksikan Nabi SAW sewaktu kita hidup lagi dalam mimpi, dan sekiranya tidak ada peluang, maka insya-Allah semoga di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sekarang ini, pada kelas ini, saya ingin membahagikannya kepada dua bahagian yang utama. Bahagian yang pertama berkaitan dengan silsilah dan keturunan Nabi SAW. Itu satu pendahuluan yang perlu untuk kita belajar. Kemudian insya-Allah kalau sempat, bahagian yang kedua tentang kota Mekah sebelum kelahiran Nabi SAW. Kenapa penting para jemaah untuk kita belajar tentang silsilah dan keturunan Nabi SAW? Kerana bangsa Arab, orang Arab ini, bangsa Arab ini merupakan di antara bangsa yang amat memerhatikan nasab serta keturunannya, sampai ke noyangnya dan sebagainya. Hatta Nabi SAW, apabila Nabi ini menceritakan tentang nasab Nabi, Nabi SAW akan menceritakan sampai ke Adnan. Adnan dia ini atuknya yang ke-20. Itu Sayyidina Rasul. Dia orang Arab amat jaga nasab dan keturunan. Biasanya orang Melayu ataupun kat kawasan Southeast Asia ini rantau, ini kurang sedikit kan. Kita paling-paling noyang kita tahu. Kemudian setelah tu dah tak tahu dah ke mana kan. Tapi semuanya sampai ke Nabi Adam kita tahu. Kita semua ni sebenarnya bersaudara sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Semuanya sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Tapi lebih khusus lagi, silsilah Nabi SAW ini perlu untuk kita pelajari, perlu untuk kita ketahui, supaya para jemaah kita ini dapat keyakinan ataupun kita ini memahami bahawa segalanya Allah Subhanahu wa taala mengaturnya dengan begitu teliti dan terperinci. Nanti kita akan lihat dari segi silsilah dan nasab Nabi SAW sampai ke Quraisy. Bagaimana kebanyakan para sahabat
yang berada dekat kota Mekah, para sahabat yang ada dekat kota Madinah, semuanya ada kaitan dan ada hubungan di antara satu dengan yang lain. Semuanya merupakan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang saya katakan, kalau kita lihat 100 nama yang pertama, 100 individu yang pertama memeluki agama Islam, kita akan mendapati apa para jemaah? Semua di antara mereka itu terdiri datang daripada kabilah Arab yang berbeza. Maknanya Sayyidina Rasul ini memilih. Dia nak make sure every kabilah, setiap kabilah tu at least ada seorang wakil. Subhanallah. Itu dia tahap perancangan Nabi SAW. Perancangan yang begitu teliti para jemaah. Subhanallah. Nabi memilih, Nabi target individu ini yang ingin aku dekatkan. Individu ini yang ingin didakwahi. Individu ini yang ingin supaya diajak dan dipujuk hatinya. Subhanallah. Itu dia Sayyidina Rasul SAW. Berdakwah ini mengajak orang kepada kebaikan. Tak boleh para jemaah kita main bismillah tawakkaltu ala Allah. Suka hatilah. Engkau nak terimalah. Pentingnya Pak Cik dah tegur. Solat itu wajib. Tak solat masuk neraka. Subhanallah. Suka hati. Kubur kau, kubur aku. Kemudian kita katakan saya dah berdakwah. Ustaz, saya dah tegur dia. Itu bukan dakwah namanya. Subhanallah. Itu bukan dakwah namanya. Abu Sufyan bermusuhan dengan Nabi SAW selama 18 tahun. 18 tahun. Bermusuhan dengan Nabi SAW, memerangi Nabi SAW. Tetap para jemaah di akhir 18 tahun itu dia memeluki agama Islam dan Nabi panggil dia, kamu ni adalah saudara aku. Subhanallah. Perancangan yang begitu teliti. Jadi kalau ada sekarang ni orang kita ajak tak nak terima, kita tak boleh komplain. Berapa lama awak dah ajak dia? Baru 5 minit tadi. 5 minit tak cukup. Cubalah 18 tahun. Setelah 18 tahun, kalau tetap tak nak terima, mungkin awak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi terus usaha. Kemudian, poin yang penting juga saya nak tegaskan, tapi tentang keluarga, tentang silsilah keluarga Nabi ini, semua kalau kita lihat kepada silsilah keluarga Nabi, semuanya merupakan individu-individu yang baik-baik belaka. Baik-baik belaka. Nabi SAW bersabda, aku dilahirkan dalam pernikahan. Wulidtu min nikah, Nabi kata. Aku dilahirkan dalam pernikahan. Jadi Nabi dilahirkan dalam pernikahan. Sama juga dengan ayah Nabi, sama juga dengan atuk Nabi. Semua sampai ke Nabi Ibrahim AS. Semuanya adalah baik-baik belaka. Tidak ada di antara keturunan ataupun di antara keturunan Nabi SAW itu merupakan individu yang mensyirikkan Allah SWT. Bahkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah semua keturunan Nabi SAW ataupun semuanya atuk-atuk Nabi SAW, semuanya individu daripada Sayyidina Rasul hingga ke Nabi Ibrahim AS, semuanya merupakan individu yang baik belaka. Walaupun agama Islam belum datang kepada ayah Nabi Abdullah, kepada atuk Nabi Abdul Muttalib, kepada Hashim, kepada Abdul Manaf dan sebagainya. Walaupun agama Islam secara rasminya belum datang, mereka tetap merupakan individu yang al-muwahhidin, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah berhala. Ini di antara ayat Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 209. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi yaraka hina taqum." Allah yang menyaksikan kamu tatkala kamu berdiri. Wa taqallubuka fis sajidin, dan berbolak-baliknya kamu dalam hal keadaan sujud. Nah, ayat ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama katakan kita ambil secara literal, zahir. Ayat ini katakan Allah menyaksikan Nabi tatkala Nabi salat, tatkala Nabi sujud. Ada penafsiran yang kedua berkata ini maksudnya Nabi SAW ini menyaksikan individu walaupun Nabi salat. Kan dalam sebuah riwayat Nabi katakan walaupun aku salat, aku nampak apa yang ada dekat belakang, apa yang berlaku di belakang. Jadi ini di antara penafsiran yang kedua, Nabi menyaksikan apa yang berada di sekeliling Nabi SAW. Walaupun nampak secara zahir matanya tertutup, nampaknya macam tidur, tapi Nabi katakan mata aku saja tutup, hati aku tidak tidur dan tidak lalai. Nabi peka akan situasi keadaan. Sama juga kalau jadi kita tak boleh gunakan alasan ini para jemaah kalau terlelap mata sewaktu khatib menyampaikan khutbah. Ini banyak kali saya kalau sampaikan khutbah kan orang semua nampak saya, lagi-lagi kalau sebelum tu lunch makannya berat, semua tidur dengar saja khutbah. Bila barakallah semua bangun angguk-angguk, masya-Allah. Nabi SAW ini mata saja tutup tapi hatinya tetap juga peka akan hal keadaan di sekelilingnya. Itu penafsiran yang kedua.
Yang ketiga, dalam tafsir Ibn Kathir, bahkan ini ada juga penafsiran di sisi sebahagian ulama yang lain, dia katakan apa? Ini yang maksudnya di sini adalah Allah menyaksikan Nabi SAW. Wa taqallubuka fis sajidin, dan berbolak-baliknya kamu dalam hal keadaan orang yang sujud. Ini maknanya apa? Nabi ini berpindah daripada sulbi para anbiya. Daripada Nabi Ibrahim berpindah ke Nabi Ismail. Nabi Ismail berpindah kepada keturunannya. Keturunan berpindah terus. Nabi SAW ini di dalam sulbi para anbiya. Sehinggalah ke Abdullah. Kemudian Nabi SAW lahir sebagai seorang Nabi. Itu di antara penafsiran yang kedua. Dan penafsiran yang kedua ini ada hadis yang diriwayatkan oleh dalam Majma' Az-Zawaid. Jadi berdasarkan ayat ini, ulama berkata apa? Ini menunjukkan bahawa semua atuk-atuk Nabi SAW, semuanya individu daripada Sayyidina Rasul sampai ke Nabi Ibrahim AS merupakan individu yang baik. Merupakan individu yang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, walaupun kadang-kala mungkin sebahagian di antara mereka melaksanakan sebahagian perkara yang kita rasakan ini kalau ikut standard Islam zaman sekarang tak tepat. Sebagai contoh mungkin tukang telik. Kita tak boleh kan pergi dekat tukang telik, tak boleh. Tapi mungkin nanti kita akan lihat dekat dalam sirah bagaimana di zaman dahulu mereka ini kalau dapat alamat, dapat mimpi, dia tak tahu macam mana nak buat, apa dia buat para jemaah, dia pergi bertemu dengan tukang telik. Ni sekarang nak buat macam mana ni? Nanti dia akan lontarkan anak panah. Macam sekarang lah mungkin sebahagian, kita nampak sebahagian budaya kan. Dia ada melontarkan kayu tu kan. Tengok kayu mana yang keluar. Itu nasib kamu. Zaman dulu pun ada. Tapi ulama katakan ini merupakan perkara yang dimaafkan. Kenapa? Ini nanti ada dalam bab akidah. Namanya ahli fatrah. Ahli fatrah. Ahli yang ini mereka yang hidup dekat zaman, dekat tempo yang mana tidak ada pengutusan para nabi. Mereka hidup di antara dua zaman itu. Di antara Nabi Musa ataupun Nabi Isa dengan Sayyidina Rasul SAW. Siapa yang hidup di pertengahan ini, kebanyakannya asalkan dia punya iman itu tepat kepada Allah SWT. Dia tidak mensyirikkan Allah SWT, itu dimaafkan. Ada ayat suci Al-Quran, firman Allah SWT, وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Yang bermaksud, dan kami ini tidak menjatuhkan ataupun mengazab sesuatu kaum sehinggalah kami mengutuskan para utusan, yakni para rasul. Allah cakap kami tak azab orang, melainkan ada utusan Allah, ada messenger. Kalau ada utusan Allah, dia bawa risalah, dia bawa agama Islam, ketika itu tetap juga berdegil tak nak ikut, itu dah lain cerita. Tapi siapa yang hidup di antara zaman itu, zaman pengutusan, zaman yang mana tidak ada para nabi, itu mereka dianggap sebagai ahli fatrah. Jadi itu poin yang pertama para jemaah. Kemudian poin yang kedua, kenapa penting untuk kita memahami silsilah Nabi SAW? Kerana Nabi SAW ini yang pertama dan utama, Allah SWT perintahkan Nabi untuk memberi peringatan kepada keluarga terdekat Nabi. Kemudian Allah perintahkan Nabi untuk beri peringatan kepada kaum Nabi. Yakni kaum Nabi itu siapa para jemaah? Kaum Arab. Zikrun laka wa liqaumika, firman Allah. Al-Quran ini satu panduan, peringatan untuk kamu dan untuk kaum kamu. Jadi kita nak faham tentang kaum Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka? Kemudian kita nak lihat juga hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan para jemaah rahimakumullah. Semuanya merupakan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita rasa kita ini sendirian para jemaah, kita nampak musibah yang sekarang ini kita berhadapan dengannya berat kan? Tapi kita tak tahu bahawa long term ni Allah Subhanahu wa taala merancang perkara yang berbeza. Subhanallah. Setiap individu itu, setiap individu yang ada yang dengar dekat kelas ini ada cerita. Ada ceritanya sendiri, ada sejarahnya sendiri, ada suka dan ada juga peristiwa yang duka yang kita tak suka. Mungkin sewaktu kita berhadapan dengan peristiwa tersebut, dengan kejadian itu kita tak suka. Siapa yang suka kena uji kan? Tapi kita setelah berapa tahun, berapa ketika baru kita dapat menyaksikan ini sebenarnya hikmahnya yang tidak tersangka ketika itu. Kita lihat kepada nasab Quraisy, nasab Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kisah-kisah yang berkaitan dengan beberapa daripada individu ataupun beberapa daripada sama ada ayah Nabi, atuk Nabi dan sebagainya. Kita lihat para jemaah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Nabi bersabda, Allah telah memilih Bani Kinanah dari keturunan Ismail alaihissalam. Dan Allah telah memilih Bani Hashim dari bangsa Quraisy. Kemudian dia memilih aku dari Bani Hashim. Jadi kita lihat Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Ismail. Antara Nabi Ismail dengan Adnan ini ada perbezaan pendapat. Kerana Nabi, macam saya katakan tadi, Sayyidina Rasul, apabila Nabi sebut Nabi punya nasab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, Nabi sebut Nabi punya nasab, Nabi akan stop dekat Adnan. Nabi stop dekat Adnan. Kerana apa? Setelah Adnan, antara Adnan dengan Ismail, dengan Nabi Ismail alaihissalam, ini ada khilaf di sisi ulama. Ada ulama Islam, dia katakan 20, ada 20 orang, ada 20 individu antara Adnan dengan Ismail. Kalau kita ikut Kristian punya buku Bible, dia akan kata ada 40 individu. Jadi ada khilaf, perbezaan pendapat. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik pengasas mazhab Maliki, apabila dia dengar ada orang yang menasabkan, dia sambungkan nasab Adnan sampai ke Nabi Ibrahim, bahkan sampai ke Nabi Adam alaihissalam, Imam Malik marah. Imam Malik berkata, man allamahum, siapa yang mengajar dia? Tak ada orang yang tahu. Jadi ini merupakan satu hikmah ataupun amanah di sisi Islam. Kita kalau tak tahu, kita senyap, itu lebih better. Itu lebih bagus daripada kita berbicara sehingga mendatangkan dengan kesimpulan yang kemungkinan tidak betul. Itu kemungkinan tidak betul. Kita kalau lihat para jemaah, dekat bawah tu adalah Quraisy. Quraisy adalah ataupun An-Nadar. Nadar ni merupakan boleh kita katakan datuk ataupun individu. Daripada beliau lahirlah bangsa Quraisy. Kemudian ke atas itu Kinanah. Kemudian dekat atas Kinanah ada Mudar. Kita lihat ada kotak hijau tu kan, Rabi'ah dengan Mudar. Ini Rabi'ah dengan Mudar merupakan dua individu yang penting sekarang ni. Kerana Rabi'ah dan Mudar merupakan asal bangsa Arab. Bangsa Arab ada dua. Kalau kita lihat dekat depan ini merupakan jalur silsilah bagi bangsa Arab Adnani. Kemudian bangsa Arab yang kedua, itu daripada Nabi Hud alaihissalam. Daripada Nabi Hud, itu Qahtani. Itu tak ada dekat sini. Qahtani. Daripada Nabi Hud, kebanyakannya dekat kota Yaman. Dekat kota Yaman. Tapi bangsa Arab Adnani, ini ada dua. Rabi'ah dengan Mudar. Ini Rabi'ah dengan Mudar. Ada yang kata Rabi'ah ini dekat kawasan timur Arab. Kalau kita lihat Rabi'ah sebagai contoh bangsa time ini, keluarga Ali Saud. Keluarga Saudi Arabia ni kan Ali Saud, raja itu daripada Rabi'ah. Ada yang daripada Mudar. Ini dua individu yang penting. Ia merupakan asal kebanyakan orang Arab sekarang ini berasal daripada sama ada Rabi'ah ataupun Mudar, dan kadang-kala ada juga percampuran di antara keduanya. Kemudian kita lihat dekat atas itu ada Ma'ad. Ada Ma'ad. Ma'ad ini penting juga. Kalau kita lihat Sayyidina Umar Ibn Khattab, tatkala dia menjadi khalifah, kemudian dia hantar tentera Islam pergi dekat Azerbaijan. Hadisnya ada, diriwayatkan Imam Muslim. Dia hantar tentera Islam pergi dekat negeri foreign lah, Azerbaijan. Kemudian dekat sana kita tahulah, bukan macam negeri Arab kan. Negeri Arab mungkin padang pasir, mungkin rezeki cukup, pakaian pun sikit lebih kurang saja. Dekat sana mungkin istana kan, istana raja, pakaian pun, hidup pun mewah, makanan pun mewah. Maka Sayyidina Umar dia kasih peringatan kepada tentera Islam. Dia cakap, ihsyau shinu. Yang ini keraskan diri kamu, jangan lembik sangat. Wa tama'dadu. Ini tama'dadu tu, ma'ad tadi. Dan jadilah seperti Ma'ad, dia kata. Wamshu hufatan. Kenapa jadi seperti Ma'ad para jemaah? Kerana Ma'ad, dekat dalam Ma'ad ini, merupakan seseorang individu yang dia suka hidup sikit lebih kurang saja. Dia punya pakaian pun akan kusut masai. Kerana dia hidup, kalau bahasa sekarang macam zuhud lah. Hidupnya zuhud, makanannya pun sikit lebih kurang. Jadi itu Ma'ad. Kemudian dekat atas Ma'ad punya ayah adalah Adnan. Dan Nabi SAW macam saya katakan, Nabi akan stop, Nabi akan berhenti dekat Adnan. Jadi Nabi daripada keturunan Adnan. Jadi kalau kita baca qasidah kan, An-Nabi Al-Adnani. Al-Adnani itu, Adnani maknanya itu. Itu merupakan semuanya sampai kepada Adnan. Jadi akidah kita, keyakinan kita adalah, ini perkara ini khilaf di sisi ulama. Bukan saya kata pendapat ini saja yang betul, tapi khilaf di sisi ulama.
Tapi keyakinan kita berdasarkan ayat Quran yang telah saya bacakan tadi, semua atuk-atuk yang ada dekat jalur periwayatan silsilah ini sampai ke Nabi Ibrahim AS merupakan individu yang baik, merupakan individu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka hidup di antara Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Muhammad SAW ataupun Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, mereka ini dianggap sebagai ahli fatra yang dimaafkan. Kemudian kita lihat daripada Nadr, ada Murrah, ada Kilab, ada Qusay. Qusay ini penting juga para jemaah. Qusay merupakan individu yang kontrol balik kota Mekah daripada Khuza'ah, daripada bangsa daripada Yaman. Ini dia Qusay atuk Nabi SAW. Kemudian ada Abdul Manaf, kemudian ada Hashim. Hashim penting juga, kita dah tahu kan, Nabi ini daripada keturunan Bani Hashim. Secara kesimpulan, saya nak bawa sedikit saja para jemaah dekat depan ni. Saya tahu memang graf ni nampak macam confusing, nak banyak sangat Ustaz. Tapi ini menunjukkan kepada kita bagaimana bangsa Quraisy ini semuanya di antara kena mengena di antara satu dengan yang lain. Bukan semuanya saya tulis kat sini para jemaah. Tapi kalau kita lihat sebagai contoh sebelah kanan sekali yang warna biru tu Murrah. Dekat bawah Murrah ada Taim. Taim dekat bawah situ ada Abu Bakar As-Siddiq punya keluarga. Keluarga. Murrah dia ada anak namanya Kilab. Daripada bangsa Kilab ada Aminah binti Wahab. Itu merupakan mak Nabi SAW, Aminah binti Wahab. Kemudian kita lihat daripada Kilab ada dua, ada Zuhra, ada Qusay. Daripada Qusay ada juga isteri Nabi Khadijah. Kemudian ada juga dekat situ Uthman. Jadi ini merupakan apa para jemaah, satu petunjuk ataupun petanda bagi kita bagaimana semua di antara mereka ini kenal di antara satu dengan yang lain. Bagaimana bangsa Quraisy ini merupakan satu bangsa yang begitu memerhatikan nasab dan keturunan mereka, begitu teliti para jemaah. Kita berpindah kepada Bani Hashim, keluarga Nabi SAW. Kita nampak dekat situ Hashim. Di bawah Hashim ada Abdul Muttalib. Nah, di bawah Abdul Muttalib ini nanti insya-Allah saya go into detail nama dia. Nama dia sebenarnya adalah Syaibah. Apa makna Syaibah para jemaah? Syaibah maknanya yang rambut putih. Kerana sewaktu dia dilahirkan dalam keadaan dia ada rambut putih dekat kepala dia. Jadi orang panggil dia Syaibah. Syaibah ini itu merupakan anak-anaknya dekat bawah, bahkan lebih lagi, saya hanya ambil sedikit saja. Kemudian kita lihat bagaimana di antara anak-anak Syaibah ada yang percayakan, ada yang beriman dengan Nabi sebagai contoh Al-Abbas, Hamzah, Safiyah. Kemudian bagaimana di antaranya anak Abu Talib iaitu Ja'far ibn Abi Talib, Aqil dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi apabila kita berbicara tentang Bani Hashim, pendapat yang pertama katakan apa? Kan nanti kita akan belajar dekat sirah bagaimana Bani Hashim ini kena boykot. Orang Quraisy tak nak beriman dengan Nabi. Dia tengok Bani Hashim yang support, kita boykot Bani Hashim. Pendapat yang pertama katakan Bani Hashim adalah ini sahaja. Ada yang kata Bani Hashim sebenarnya lebih besar daripada ini. Bani Hashim adalah ini dengan siapa sahaja yang beriman dengan Nabi SAW ketika itu kena boykot. Siapa yang beriman dengan Nabi SAW ketika itu mereka longgokkan. Ini kamu juga di antara Bani Hashim. Sebagai contoh, Nabi bersabda tentang Salman Al-Farisi. Salman ini bangsa Parsi, bukan bangsa Arab. Orang Parsi datang daripada negeri Parsi, dia sampai dekat kota Madinah, dia sampai dekat kota Mekah, beriman dengan Nabi SAW. Nabi katakan apa? Salman minna ali bait. Salman ini sebahagian daripada keluarga kami. Sebahagian daripada keluarga kami. Jadi kenapa Nabi katakan Salman sebahagian daripada keluarga Nabi SAW, sedangkan dia bukan berbangsa Arab? Kenapa para jemaah? Kerana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah imaniyah. Salman ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka Nabi anggap dia sebagai sebahagian daripada keluarga Nabi SAW. Kita berpindah kepada atuk Nabi SAW, bukan atuk, bahkan ayah kepada Abdul Muttalib, Hashim. Hashim ini para jemaah, Masya Allah, ini individu yang luar biasa kalau kita nak belajar tentang Hashim. Hashim ini, beliau ada 3 adik-beradik, ada Abdul Syams, ada Muttalib. Ini Muttalib kita kena ingat, Muttalib.
Kemudian ada Hashim, ada 3. Hashim ni wajahnya indah para jemaah. Kita kalau lihat kitab sejarah, wajahnya handsome. Sehingga kan ada sebuah riwayat orang Arab zaman dulu, mereka ini berebut-rebut memujuk Hashim supaya bernikah dengan anak daranya. Kerana apa? Mereka ingin zuriat yang cantik. Jadi ini adalah social psychology lah. Macam mana kan kita tahu, kita belajar social psychology, macam mana orang yang wajahnya indah, wajahnya cantik, wajahnya handsome, mungkin lebih mudah untuk dapat jawatan, mungkin mudah untuk mendapat satu pangkat dan sebagainya. Itu dia. Ini perkara yang lumrah, perkara yang biasa yang kita tahu. Ini adalah social psychology. Semua atuk-atuk Nabi SAW, semuanya wajahnya indah, termasuk Hashim, termasuk Abdul Muttalib, nanti kita akan pelajari. Jadi Hashim dia telah bernikah dengan seorang wanita daripada kota Madinah, ketika itu namanya kota Yasrib. Kemudian dia berjanji dengan keluarga wanita tersebut, kalau wanita ini hamil, aku akan bawa dia balik semula ke kota Yasrib. Aku akan bawa balik dia semula pulangkan dia semula ke kota Madinah. Kemudian setelah dia bernikah, dia bawa wanita tu, dia bawa isteri dia pulang ke kota Mekah. Setelah wanita itu hamil para jemaah, dia seperti mana yang dia janjikan, dia bawa wanita itu pergi pulang balik semula ke kampung dekat Yasrib. Dan Hashim telah pergi ke Palestin, dia pergi dekat Giza, lalu dia meninggal dunia di sana. Anaknya lahir para jemaah dekat kota Madinah. Nama anaknya siapa? Nama anaknya adalah Syaibah ataupun Abdul Muttalib. Anaknya lahir. Ketika anaknya lahir, maka Muttalib ni merupakan adik ataupun abang kepada Hashim. Maka Muttalib telah pergi dekat kota Madinah. Dia nak bawa budak tu pulang semula ke kota Mekah. Maka Muttalib yang merupakan pakcik kepada Syaibah, dia telah bawa pulang semula Syaibah ke kota Mekah. Apabila dia letak Syaibah dekat belakang tu, dia kan tunggang unta nak bawa balik dekat kota Mekah. Orang lihat Muttalib sampai, kemudian dia nampak dekat belakang Muttalib ni ada budak kecil, dan budak kecil ni rambutnya kusut masai, bajunya pun tak terurus. Maka mereka katakan ni mungkin hamba kepada Muttalib. Sebab itu namanya apa? Dia orang kasih gelaran dia ni nama Abdul Muttalib. Sedangkan nama dia sebenarnya bukan Muttalib, bukan Abdul Muttalib, namanya adalah Syaibah. Tapi kerana nampak macam hamba, dia katakan ni hamba Muttalib. Dan nama tu kekal para jemaah, gelaran tu kekal. Sampai nama asalnya tak ramai orang yang ingat, namanya adalah Syaibah. Kalau kita lihat Imam Asy-Syafi'i, kalau kita baca buku Imam Syafi'i kan dekat hujung dikatakan Al-Mutallabi. Imam Syafi'i daripada bangsa Al-Muttalib. Muttalib tu daripada itu. Dia daripada keturunan Al-Muttalib. Di antara Imam Asy-Syafi'i sampai ke Abdul Manaf ada 9 individu. Jadi orang Arab ni menjaga betul dia punya nasab dan keturunan. Jadi Imam Syafi'i berbangsa Quraisy daripada Muttalib. Kita berpindah kepada Abdul Muttalib para jemaah. Muttalib ini macam saya katakan, beliau diberi nama Syaibah kerana rambutnya beruban. Kemudian beliau ini, Muttalib ini, Abdul Muttalib, tatkala beliau tinggal dekat kota Mekah, beliau merupakan di antara ketua kaum dekat kota Mekah. Beliau memiliki sifat pemurah yang luar biasa sehingga Muttalib ini memberi makan bukan saja kepada manusia-manusia, tapi beliau ini suka untuk memberi makan kepada binatang-binatang. Sehingga mendapat gelaran Syaibatul Hamd, iaitu Syaibah Al-Hamd, yang terpuji. Kerana dia suka sangat bantu orang, dia suka sangat memberi pemberian. Dia suka sangat bahkan memberi makan kepada binatang. Abdul Muttalib juga terkenal dengan individu yang mustajab doa dia, yang Allah kabulkan doa dia. Ada beberapa kisah, antaranya waktu beliau ini menjadi ketua dekat kota Mekah, ketika itu perigi Zamzam hilang para jemaah. Macam saya katakan tadi kan, Qusay dia control over atuk Nabi juga, di antara yang Nabi jugalah, dia control kota Mekah daripada kaum Khuza'ah. Ada peperangan dekat situlah. Kemudian Khuza'ah sebelum retreat, sebelum keluar daripada kota Mekah, apa dia buat? Dia pergi timbus balik air Zamzam tu, perigi Zamzam tu, dia timbus dengan tanah sampai orang tak jumpa. Jadi Abdul Muttalib dia bernazar untuk menemukan perigi Zamzam, dan beliau telah bertemukan perigi Zamzam. Beliau berjaya untuk menemukan perigi Zamzam dekat tepi Kaabah. Kemudian setelah dah temu perigi Zamzam, ada juga perbezaan pendapat antara beliau dengan Quraisy. Sekarang ni siapa nak kontrol perigi Zamzam? Siapa yang in charge of perigi Zamzam?
Maka apa mereka buat para jemaah? Mereka katakan kita tak boleh selesai dekat sini. Mari kita pergi dekat, sama ada tukang telik ke, kita pergi dekat Arrafah, tukang yang kalau bahasa zaman kita, bahasa kita bomo lah, macam tu. Kita pergi dekat wanita tu, kita cuba tanyakan kepada beliau, siapakah agaknya yang lebih layak untuk menjaga perigi Zamzam. Maka mereka pergi musafir dekat padang pasir. Waktu itu sehingga tersesat sampai sumber air pun hilang, sumber air pun dah habis dan tak menemukan air. Dah panas terik, dah haus. Mereka bertanya kepada Abdul Muttalib, nak buat macam mana ni? Maka Abdul Muttalib katakan, aku pun tak tahulah. Kamu gali saja lubang, kemudian kamu baring kat dalam, kamu tunggu kematian datang. Kamu gali saja lubang, buat macam itu. Maka mereka pun buat. Mereka gali lubang, mereka tunggu kat dalam. Tapi Abdul Muttalib, sewaktu mereka tengah gali lubang, apa dia buat? Dia pergi keluar, dia pergi cuba cari air. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan air. Maka Allah dengan takdir Allah, Allah turunkan air para jemaah, turunkan hujan. Dia collect hujan tu lalu dia bawa balik dekat kaum dia. Bila kaum dia nampak tangan Abdul Muttalib banyak dengan bekas-bekas air, mereka katakan subhanallah, dah cukup. Tak jadi, kita cancel, tak payah kita pergi kat tukang telik, kamu ambil sajalah pergi Zamzam, kami tak nak ada kena-mengena. Semua terkenal Abdul Muttalib ni terkenal dengan apa? Termakbulnya doanya. Sampai orang kata ni, kita tak payah nak kacau-kacau dengan dia, ini orang memang Allah mustajabkan doa. Maka mereka berikan pergi Zamzam kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, beliau ini bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya dikurniakan 10 anak lelaki, maka beliau akan sembelih salah seorang di antara anaknya. Beliau bernazar sedemikian rupa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan, Allah kurniakan kepada beliau 10 anak lelaki. Yang kat depannya hanya sebahagian saja. Saya tak sempat nak sertakan semua, tapi Allah kurniakan kepada beliau 10 anak lelaki. Dan yang ke-10 tu namanya Abdullah. Itu yang paling dia punya favorite, yang ayah punya favorite, Abdul Muttalib punya favorite, kerana wajahnya cantik, indah, budak kecil kan. Itu yang paling favorite. Yang ke-10 namanya Abdullah. Satu ketika dia baring dekat tepi Kaabah, dia lihat dia terdengar suara dekat dalam mimpi. Mimpi itu berkata, "Aufi binazrika." Tunaikan janji kamu. Kamu dah nazar, tunaikan janji. Maka Abdul Muttalib bangun daripada tidur. Dia pun rasa pelik dan dia rasa takut. Maka apa dia buat? Dia sembelih beberapa kambing. Kemudian setelah berapa hari dia mimpi yang sama. Dia bangun, dia sembelih unta pula. Dia sembelih, setelah itu dia sembelih kerbau ke lembu ke, tetap juga dia dapat mimpi yang sama. Maka dia katakan, aku dah tunaikan janji, apa lagi? Maka dia katakan, tunaikan janji kamu. Kamu janji ingin sembelih anak, maka tunaikan. Subhanallah. Maka Abu Talib dia panggil 10 anak lelaki dia, lalu dia buat undian. Ternyata undi yang terkeluar itu adalah undian Abdullah, subhanallah, yang paling dia suka, yang paling dia cintai. Lagi sikit dia nak tunaikan para jemaah, tapi kaum Quraisy melarang. Kaum Quraisy katakan, wahai Abdul Muttalib, kamu tak boleh buat janji kamu ini. Kerana kamu ini adalah ketua Quraisy, adalah ketua orang Arab. Kalau kamu buat, apa yang kamu laksanakan ini akan menjadi contoh bagi orang setelah kamu kan. Kerana ketua dah buat, maknanya orang lain pun buat. Sebagai contoh, kita tahu kan apa istilah Melayu tu kan. Bagaikan ketam mengajar anak jalan lurus. Ketam saja jalan sengit, macam mana anak-anak jalan lurus kan, sebagai contoh. Itu maksudnya di sini. Maka Abdul Muttalib dia berbicara dengan dia punya kaum Quraisy, maka mereka katakan, apa kata kita pergi ke Arrafah ataupun tukang telik, ataupun macam istilah kita saya katakan tadi, bomo. Ini kita jangan rasa pelik para jemaah, kita jangan rasa pelik. Alhamdulillah, perkara ini mungkin berlaku satu ketika dahulu. Masyarakat ketika itu tidak ada risalah, tidak ada kenabian, tidak ada nabi yang datang mengajarkan kepada mereka ini yang betul dan ini yang salah. Sama juga di zaman sekarang, kalau kita nampak ada orang buat macam ini, dia tetap juga mungkin pergi dekat tukang tele ataupun dia percaya dekat astrologi. Ini bulan kamu adalah bulan Sue, maka jangan kamu keluar daripada rumah sebagai contoh.
Kalau kamu ini bintang ini, maka kamu punya bakal suami mesti kena bintang ini. Subhanallah. Sampai jadi anak dara dua tak kahwin-kahwin kerana nak tunggu bintang tak sama kan, tak pernah nak klik. Ini kita jangan pelik kalau ada sebahagian individu dia tetap juga percaya kepada perkara-perkara sedemikian kerana untuk dia nak make sense of things. Dia nak memahami bagaimana agaknya isu ini isu apa sebenarnya. Bagaimana saya ingin mendapat penjelasan tentang sesuatu perkara. Adapun bagi kita orang Islam, alhamdulillah Allah dah tunaikan kepada kita dua ibadah yang penting kan. Yakni apa? Kita mesyuarat, kita minta pendapat orang, minta pendapat mak, ayah, minta pendapat guru, minta pendapat teman. Lalu Nabi katakan buat salat istikharah. Buat salat istikharah, kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Ma khaba man istasyara. Manadima man istakhara, Nabi katakan tidak akan rugi siapa yang buat salat istikharah. Buat salat istikharah maknanya apa para jemaah? Salat yang minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita minta mimpi. Ni pun ada orang salah faham. Dia katakan ustaz salat istikharah mesti kena mimpi. Mesti kena mimpi. Dia buat salat istikharah bertahun-tahun tak pernah mimpi. Subhanallah. Pun tak kahwin-kahwin juga kerana tak pernah nampak mimpi, tak pernah mimpi bakal hero ataupun bakal suami. Jadi istikharah bukan minta mimpi tapi istikharah minta petunjuk. Maknanya apa? Setelah kita buat istikharah, besoknya kita tunaikan apa kita nak buat. Nak register dekat universiti ke, nak masuk meminang ke, nak buat perniagaan ke, kita buat. Sekiranya perkara itu baik, Allah permudahkan. Itu maksud istikharah. Kalau ini baik ya Allah dan Engkau Maha mengetahui, permudahkan. Kalau perkara ini tidak baik ya Allah dan Engkau Maha mengetahui, Engkau palingkan dan berikan ganti yang lebih baik. Itu dia masalahnya. Kalau perkara ini baik, insya-Allah jodoh kita itu jodoh yang baik, Allah permudahkan. Sampai saja dekat bakal mertua kita, buka saja mulut, belum berbicara baru kasih mukaddimah. Bapak dah cakap ayah kasih diskaun 50% lah, masya-Allah. Itu dia. Allah permudahkan. Itu maksud istikharah. Adapun di zaman dahulu mereka tidak ada risalah ataupun mesej panduan kenabian yang sedemikian rupa. Sebab itu mereka pergi ke tukang pelik, ada yang pergi ke bomoh dan sebagainya. Jadi ini yang berlaku. Maka menurut kalau kita lihat dalam kitab yang dikarang oleh seorang ulama namanya Abdul Aziz Al-Lamti, beliau katakan maka ketika itu Abdul Muttalib dengan beberapa kaum Quraisy dia pergi ke Khaybar untuk bertemu dengan Ar-Rafah, yakni tukang pelik ataupun bomoh, untuk cuba untuk mendapat huraian akan situasi ini. Maka wanita tersebut dia berkata kepada Abdul Muttalib, berapakah agaknya nilai satu nyawa di sisi kamu? Yakni kaum Quraisy kalau ada satu orang terbunuh kan dia kena bayar denda kan? Dendanya ketika itu berapa? Berapa banyak dia kena bayar? Maka Abdul Muttalib kata 10 ekor unta. Kalau terbunuh satu individu ketika itu di zaman Quraisy, keluarga dia kena bayar 10 ekor unta, kena berikan kepada keluarga mangsa. Jadi Abdul Muttalib kata 10 ekor. Maka wanita tersebut kata kita buat 2 kumpulan dekat sini. 2 kumpulan. Ini merupakan kumpulan ataupun bekas bagi unta dan ini bekas yang mewakili Abdullah. Maka kita campak kita punya undian. Setiap kali undian itu jatuh dekat unta, kamu kena tambah 10. Dan kamu boleh berhenti, kamu boleh stop apabila undian itu jatuh dekat Abdullah. Maka dicampak sekali undian itu jatuh dekat bekas unta tu. Maka ditambah lagi 10 dah menjadi 20. Kemudian tetap juga jatuh dekat unta, tambah lagi 10, tambah 10, tambah 10 sampai genap 100. Bila dah sampai dekat 100 ekor unta, undian itu dilontarkan semula, maka terjatuh dekat Abdullah. Terjatuh dekat Abdullah undian tu, anak panah tu. Tapi Abdul Muttalib tetap juga tak puas hati, dia ulang 3 kali. Kali yang kedua dia campak, jatuh lagi dekat Abdullah. Kali yang ketiga jatuh lagi dekat Abdullah. Maka ketika itu diketahui bahawa 100 ekor unta yang perlu untuk beliau jadikan tebusan bagi Abdullah. Maka disembelihnya 100 ekor unta. Ini adalah nazar Abdul Muttalib. Orang Arab apabila kita dah nazar para jemaah, kita kena tunaikan. Bila kita dah nazar, kita kena tunaikan. Dan bangsa Arab ini walaupun kita dengar tentang zaman jahiliyah, mereka sembah berhala, so and so forth, ada banyak keburukan. Tapi di antara kebaikan orang Arab zaman dahulu adalah sifat menunaikan janji dan al-wafa. Dalam bahasa Arab, al-wafa maknanya menepati janji. Itu dia. Mereka kalau dah janji, mereka tidak akan mungkiri.
Sebab tu kalau kita lihat dari segi sejarah pun, para sejarawan yang ni zaman Greek lagi lah, dia katakan bangsa Arab ni terkenal dengan ciri ataupun sikap menepati janji. Sayyidina Rasul satu ketika berjanji dengan satu orang para jemaah, maka Nabi menantikan 3 hari dekat tempat tu untuk orang tu datang. Setelah hari yang ketiga orang tu lalu, orang tu terlupa. Subhanallah, Nabi kata aku tunggu kau 3 hari kat sini. Kerana Nabi dah janji. Itu penting para jemaah untuk kita belajar bagaimana kita menepati janji. Kita kalau dah janji orang kita nak datang, kita kalau dah janji kita nak bayar, kita kalau dah janji kita nak tunaikan. Seorang mukmin dia akan berpegang teguh dengan janji beliau. Dah nazar dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun kita kena tunaikan. Walaupun nazar ni hukumnya makruh. Nabi kata sebenarnya nazar ini dia tidak merubah apa-apa takdir. Allah kalau dah takdir akan berlakulah. Kamu nazar ke tidak nazar? Innama yustakhraju minal bakhil, Nabi kata. Nazar ini sebenarnya dikeluarkan harta itu daripada orang yang bakhil. Kerana Nabi kata dia ni bakhil dengan Allah. Dia katakan sebagai contoh, ya Allah, aku kalau dapat anak lelaki baru aku keluarkan sedekah. Kalau tak dapat anak, maka dia tak keluarkan sedekah. Jadi orang ni bakhil dengan Allah, dia bersyarat dengan Allah. Hukumnya makruh di sisi sebagian ulama. Tetapi walaupun sedemikian, kita kalau dah nazar, mesti kena tunaikan. Jadi maknanya Abdullah ini tertebus dengan sembelihan. Ada satu hadis Nabi, walaupun hadis ini ulama ragui statusnya, dia sahih ataupun lemah. Ada seorang sahabat, dia lalu dekat depan Nabi SAW, lalu dia berkata, ya ibn Dhabihain, wahai anak 2 orang yang disembelih. Wahai anak 2 orang yang disembelih. Maka Nabi tersenyum. Seorang sahabat namanya Muawiyah, dia lihat kepada Nabi, dia katakan, ya Rasul, apa maksud dia tadi? Aku tahu yang satu tu maknanya Abdullah, tapi apa maksud 2 Ibn Dhabihain? Maka Nabi kata yang dia maksudkan itu adalah Abdullah dengan Ismail. Kerana Ismail pun tertebus dengan sembelihan, Abdullah pun tertebus dengan sembelihan. Tapi para jemaah siapa pernah dengar? Ini ada khilaf di sisi ulama. Sama ada sembelihan di zaman Nabi Ibrahim AS, ia merupakan Ismail ataupun Ishak. Siapa pernah dengar perbezaan pendapat ni? Ini satu perbezaan pendapat di sisi ulama zaman dahulu sekalipun. Antaranya Imam Suyuti dalam kitab fatwanya Al-Hawi, beliau katakan, aku tawakuf, aku berhenti, aku tak katakan dia Ismail ataupun Ishak. Kerana memang ada khilaf di sisi ulama, perbezaan pendapat di antara ulama. Antaranya ulamanya Abdul Aziz Al-Lamti, beliau katakan dia sebenarnya beliau lebih cenderung kepada Ishak. Jadi ini merupakan perbezaan di antara ulama. Ulama-ulama terkini semuanya kebanyakannya katakan ia adalah Ismail. Ia adalah Ismail dan bukan Ishak. Tapi ulama terdahulu ada yang katakan ia adalah Ishak. Jadi ini perbezaan pendapat di antara ulama dan kita kena fahamlah perbezaan ini wujud. Jadi bila kita baca, kita dengar, kadang-kadang tak sedap para jemaah. Kita dengar interfaith punya dialog, perbicaraan di antara 2 agama, yang Islam dengan yang Yahudi. Maka yang Islam mungkin menegaskan dan kita membuktikan bahawa ia adalah Ismail dan bukan Ishak. Ada yang kata dia adalah Ishak, maka engkau ni penipu. Ini dakwaan ini semua para jemaah apabila berlaku apabila seseorang itu tidak peka akan perbahasan yang pernah wujud zaman dahulu. Di sisi ulama zaman dahulu memang ini perkara yang khilaf. Ada perbezaan pendapat di antaranya. Kemudian kisah yang seterusnya para jemaah tentang Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini merupakan satu, subhanallah, individu yang luar biasa. Macam saya katakan tadi, mustajab, doanya mustajab. Beliau ni ketua kaum, beliau ini suka untuk membantu. Kemudian ada juga kisah beliau dengan Raja Abraha, dan ini sebagai pendahuluan bagi sirah Nabi SAW. Raja Abraha ini beliau sebenarnya pada asalnya beliau merupakan, boleh kita katakan, menteri ataupun jenderal tentera. Jenderal tentera dekat Sana'a, dekat kota Yaman. Beliau membina sebuah gereja dekat Yaman. Gereja dekat Yaman. Kemudian beliau memerintahkan seluruh kaum, kerana beliau ni dah anggap dirinya penguasa kan. Penguasa dekat Yaman, maka beliau memerintahkan semua kaum Arab semua untuk datang dekat gereja tersebut, kemudian melaksanakan ibadah dekat gereja tersebut. Tapi tak ada yang datang. Dan beliau lihat dekat Kaabah ni, semakin lama semakin banyak juga orang yang datang. Walaupun ada macam-macam ibadah dekat situ, dengan berhala ada dekat dalam Kaabah, ada yang tawaf dengan cara yang tidak betul, tapi tetap juga Kaabah yang menjadi popular.
Jadi dekat situ dia dah marah. Kemudian ada satu kisah, ni kisah yang kedua, ada satu kisah, ada seorang Arab tatkala dia nak pergi dia nak musafir, dia lalu dekat tepi gereja Abraha. Kerana dia lihat gereja ni macam sakitlah mata dia cakap ini dia nak cuba challenge dengan kota Mekah, maka apa dia buat? Dia telah lepas qada dia punya hajat. Dia telah lepas najis, buang najis dekat gereja tersebut. Bila Abraha dengar berita ni dia marah. Dia katakan siapa yang berani buat ini? Dia cakap ini Fulan bin Fulan, beliau daripada mana? Beliau daripada bangsa Arab. Maka Abraha begitu marah. Dia perintahkan dah lah pada awal dia dah marah dengan Mekah, dia marah dengan Kaabah kerana Kaabah lebih popular. Sekarang ni tambah lagi dia marah dengan bangsa Arab. Maka beliau ini memerintahkan tenteranya untuk pergi dekat kota Mekah bagi menghancurkan Kaabah. Biar once and for all settle. Semua orang boleh fokus dekat gerejanya dekat Sana'a dan tak payah lagi dekat kota Mekah. Maka beliau membawa tenteranya, di antaranya ada beberapa gajah dan tujuannya untuk menghancurkan Kaabah. Di tengah perjalanan, beliau telah merampas beberapa binatang ternak yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Ketika itu Abdul Muttalib dengar tentera Abraha ni dah ada dekat penghujung kota Mekah, maka Quraisy datang kepada beliau, wahai ketua, nak buat macam mana ni sekarang ni? Nak buat macam mana? Maka Abdul Muttalib kata, kamu tak ada kekuatan pun nak berperang dengan Abraha. Abraha datang dengan tentera. Abraha datang dengan tentera gajah lagi. Kamu nak buat apa? Kamu tak boleh buat apa-apa. Kamu hanya perlu naik sekarang dekat Bukit Bukau. Naik dekat Bukit Bukau dan mengharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muttalib pergi bertemu dengan raja para jemaah. Tatkala dia bertemu dengan Abraha nampak saja Abdul Muttalib daripada jauh, dia rasa terpegun kerana Abdul Muttalib ni wajahnya indah macam saya katakan tadi. Wajahnya indah. Dalam sebuah riwayat, Abraha telah turun daripada singgah sananya, daripada dia punya tahta untuk sama-sama bertemu dengan Abdul Muttalib. Dan biasanya Abraha tak buat macam itu kan. Orang datang menghadap raja, dia tetap juga ada dekat atas. Jadi ini macam saya katakan tadi, social psychology ya. Biasanya wajah yang indah ni ada dia punya kelebihan juga. Ada seorang ulama namanya Jahiz. Tahu Jahiz, pernah dengar? Jahiz ini dia boleh kita katakan ulama bahasa Arab, syair dan sebagainya. Jahiz ini, Al-Jahiz itu gelaran, bukan nama sebenarnya. Al-Jahiz adalah gelaran. Al-Jahiz maknanya yang mata berlolok, sikit lebih kurang. Itu maksudnya, mata dia berlolok. Kerana Jahiz ni memang wajahnya tak handsome. Wajahnya tak indah pun, kulitnya dah lah gelap. Kemudian bibirnya tebal, mungkin matanya terberlolok macam itu. Al-Jahiz. Tapi Al-Jahiz kata, Allah Subhanahu wa taala punya maha adil. Allah apabila kurniakan keindahan wajah, jarang sangat Allah satukan keindahan wajah dengan kesempurnaan akal. Dia katakan, biasanya orang yang muka tak cantik tapi dia kata akalnya sempurna. Ini macam Jahiz ni lah. Jahiz. Jadi dia cakap dia okey, tak apa, tak ada masalah. Walaupun wajah tak handsome, tapi dia tahu dia punya akal pemikiran dia begitu waras. Bahkan beliau ini seorang ulama. Al-Jahiz ni kerana wajahnya betul-betul tak handsome. Pernah para jemaah, satu ketika beliau tengah keluar daripada rumah, ada seorang wanita datang bertemu dengan beliau. Tarik tangan beliau, Jahiz, sini kamu, sini. Maka wanita ni tak kenal lah dia siapa kan. Tapi wanita ni cakap, dia main sini kamu. Maka dia bawa Jahiz bertemu dengan seorang tukang besi. Maka wanita ni tunjuk kepada tukang besi itu, hakadha, macam ini yang aku nak. Maka wanita itu pergi. Maka Jahiz pelik. Dia kata dengan tukang besi itu, ya Fulan, kenapa wanita tu bawa aku kat sini? Apa maksud dia hakadha seperti ini? Maka tukang besi itu kata, tadi dia suruh aku buat gambar syaitan. Aku katakan aku tak pernah nampak syaitan, aku tak tahu. Maka dia tarik engkau bawa sini, kemudian dia katakan hakadha, macam inilah wajah. Tak bagus kan macam itu, tak baik kan. Tapi Jahiz katakan tak mengapa, untuk dia okey. Kerana akal dia waras, dia pandai menulis, dia pandai berbicara, walaupun wajah tak handsome, tapi hati itu yang penting para jemaah, iman kepada Allah. Abdul Muttalib wajahnya indah, bayangkan sampai raja turun. Kemudian apabila Abdul Muttalib buka saja mulut, raja dah hilang dia punya respect. Abdul Muttalib katakan, wahai raja, mana binatang ternak aku? Maka raja jawab, Abraha kata, subhanallah, kamu tadi masuk, aku rasa kagum lihat wajah kamu, subhanallah. Ini ketua kaum Quraisy, kagum aku lihat wajah kamu. Tapi apabila kamu berbicara, hilang langsung aku punya respect, aku punya penghormatan. Aku datang ini untuk menghancurkan Kaabah.
Tapi yang kamu minta adalah binatang ternak kamu. Subhanallah. Sepatutnya mintalah, pujuklah raja supaya jangan hancurkan Kaabah. Maka Abdul Muttalib katakan, wahai raja, sesungguhnya bagi Kaabah itu Tuhannya. Dan aku ini adalah Tuhan ataupun aku ini adalah pemilik bagi binatang ternak. Bagi Kaabah dia ada pemilik dia, ada Rabbuhu, ada pemilik dia. Dan aku ini, adapun aku ini pemilik bagi binatang ternak. Jadi kembalikan kepada aku binatang ternak aku, adapun Kaabah itu insya-Allah pemilik dia yang akan menjaganya. Maka raja kembalikan semua binatang ternaknya. Ketika itu Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini di antara hujah ulama yang menyatakan bahawa semua atuk-atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan individu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muttalib kembali kepada Allah, dia katakan, ya Allah. Dia tak doa dekat berhala, dia doa dekat Allah. Ya Allah, sekiranya Engkau Maha mengetahui, ya Allah. Sekiranya keinginan kamu untuk menghancurkan Kaabah ini, maka itu yang terlaksana. Tapi sekiranya keinginan kamu untuk memelihara, maka Engkau peliharalah Kaabah ini. Dia kembali kepada siapa para jemaah? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rujuk para jemaah kepada surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera gajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu untuk menghancurkan Kaabah itu sebagai sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung ababil yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu bata yang terbakar. Kemudian dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sewaktu tentera Abraha sedang nak jalan menuju ke Kaabah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil dengan dilontarnya batu bata dekat atas kepala ataupun dekat atas tentera tersebut. Jadi ini satu perkara yang berlaku sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat, peristiwa ini berlaku sekitar 570 ataupun 571 Masihi. Ini kalau kita lihat dekat sejarah, fakta historical punya rekod. Jadi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan pada tahun gajah. Pada tahun gajah. Zaman dulu para jemaah, ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada tahun gajah para jemaah? Kerana orang Arab zaman dulu dia tak ada year, dia tak ada tahun. Sekarang ni kita tahun 2021. Kita tahu kan 2021. Kalau Hijriah 1400 tahun dan sebagainya. Kita tahu, kita ada kalender, kita tahu tahun yang pertama, kedua, ketiga. Zaman dulu tak ada tahun. Yang dia ada hanya 12 bulan. Permulaan tahun, penghujung tahun. Tapi dia tidak kira, Jadi mereka nak kira tu macam mana para jemaah? Dia kira tahun ikut peristiwa yang besar yang berlaku. Tahun ini berlaku banjir sebagai contoh, maka dia cakap ini 2 tahun setelah tahun banjir. Ataupun tentera gajah cuba nak menyerang kota Mekah, maka dia katakan peristiwa yang berlaku pada tahun gajah, ataupun 2 tahun setelah tahun gajah, 3 tahun setelah tahun gajah dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bayangkan para jemaah, siapa yang hidup di zaman itu, mereka menyaksikan sekarang ini Abraha nak datang dengan tentera-tenteranya semua untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Kaabah. Kemudian mereka menyaksikan mukjizat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ababil. Kemudian Abraha yang begitu hebat hancur, habis semua. Bayangkan atuk-atuk ataupun ibu ayah yang hidup di zaman itu, apakah yang akan diceritakan dekat anak-anak dia? Dia ceritakan apa para jemaah? Dia ceritakan kisah ni. Semua budak-budak yang lahir dia tahu akan kisah ini. Ini berlaku ni. Bila berlaku? 2 tahun dulu, 5 tahun dulu. Kisah ababil. Jadi maksudnya apa? Generasi yang hidup di zaman itu 570 Masihi dengan beberapa tahun setelah itu, semuanya merupakan generasi yang dalamnya dah terpahat maksud tauhid kepada Allah. Allah Maha Kuasa, makhluk tak kuasa. Raja Abraha datang dengan macam mana sekali hebat sekalipun, Allah mampu untuk hancurkan. Tak ada orang yang mampu untuk melawan Kaabah, tak ada orang yang mampu untuk melawan kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terpahat dalam minda, dalam keimanan.
mereka yang menyaksikan peristiwa tersebut serta generasi-generasi yang datang setelah itu. InsyaAllah para jemaah rahimakumullah, masa pun dah suntuk. Pada minggu hadapan kita akan belajar tentang Mekah sebelum Islam. Sekarang ini para jemaah, Allah Subhanahu Wa Taala dah sediakan keadaan. Keadaannya nampak dah sesuai. Kaumnya pun dah ada, kaum Quraisy dah tersebar di sana sini. Kaum dekat kota Mekah, kita akan belajar, kita akan menghayati bagaimana kota Mekah ini, apakah keadaan sosial yang ada dekat kota Mekah, apakah kekurangan dekat kota Mekah, bahkan apakah kekuatan yang ada dekat kota Mekah. Kita akan lihat juga dekat situasi di sekeliling kota Mekah para jemaah rahimakumullah, di negara Parsi, di negara Rom, kemudian dekat bawah dekat Yaman, kemudian dekat Ethiopia dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan semua. Kemudian masanya sekarang adalah tepat untuk dan bahkan sesuai bagi kelahiran Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada minggu hadapan kita akan belajar tentang Mekah sebelum Islam. Kemudian kita akan sentuh juga tentang kelahiran Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu kelahiran yang mulia bahkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan untuk agama kita. Insya-Allah sekiranya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita umur yang panjang dapat kita bertemu pada minggu hadapan. Segala yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dulu majlis ini dengan membaca sedikit selawat para jemaah, selawat Ibrahimiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita rasa cinta kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam serta keikhlasan yang sentiasa insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina sajami'a. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin salihin yuqarribuna ila mahabbatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.